dan juga inspirasi ya. InsyaAllah kita nak bersama dengan butik inspirasi Hana, iaitu pemiliknya sendiri, iaitu Puan Nurul Hana Muhammad Khairi. Assalamualaikum Puan Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudi hadir ke IKIM FM. Terima kasih juga kepada IKIM. Itu dia. Dan hari ni kita nak cerita tentang minat dan juga hobi ni, sebelum tu kita nak berkenalan terlebih dahulu kepada tetamu saya ya. Petang ni bersama dengan Puan Hana, mungkin secara ringkas Puan Hana sebagai permulaan ni kita nak kenal terlebih dahulu. Nama penuh saya dah nyatakan nama penuh, dan juga nak tahu dah asal dari mana, dan kata orang tu bila mula berkecimpung, tahun bila ya mula berkecimpung dalam bidang butik ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar IKM. Pertamanya sebelum saya nak cerita, saya nak mengucapkan, saya pernah pula mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia, terutamanya pendidik saya dulu, pensyarah. Selamat Hari Guru. Jasa kalian insyaAllah tersedia rahmati Allah. Dan saya berasal daripada Sungai Bakap, Pulau Pinang. Dan selepas tu berkahwin dan letak di Ipoh. Dan minat ini bermula setelah berumah tangga lah. Saya sebenarnya jauh lah daripada cabang perniagaan ni, sebab saya sendiri adalah pelajar undang-undang UIA, dan saya pernah practice lawyer, dan juga saya pernah juga bekerja kerajaan sebagai penolong pengarah tenaga kerja. Mula-mula sekali minat untuk bisnes ni hanya sekadar part time saja. So kami bermula pada rumah. Masa tu dalam tahun 2009, buat secara part time daripada rumah sahaja. Dan masa tu saya dan juga suami bekerja kerajaan, dan kami mempunyai masa tu husband yang bagi pendapat lah, apa kata kita cuba bisnes untuk side income kan. Jadi tak sangka lah benda ni boleh jadi satu benda yang serius. Mula-mula sebagai part time saja, dan bila kami cuba dengan online daripada rumah, dan alhamdulillah tengok macam ada peningkatan daripada segi pendapatan semua kan. Dan misi kami adalah untuk membantu muslimah di luar sana untuk mendapat tudung labuh. Disebab itulah lahirnya inspirasi kenapa nak mengeluarkan tudung-tudung labuh. Jadi daripada situlah. Itu sebenarnya keunikan yang dimiliki oleh butik inspirasi Hana ya. Dan bila cakap tentang butik ni, tak ada latar belakang fashion, tiba-tiba menjurus kepada fashion. Jadi nak tahu juga pada mula-mula tu kenapa memilih fashion ataupun untuk membuka butik ini. Okay. Masa mula-mula sekali memang saya tak terlintaskan, macam saya dah jelaskan, saya memang tak ada background bisnes, suami pun tak ada background bisnes, keluarga pun tak ada background bisnes, dan benda ni datang secara tiba-tiba nak buat part time. Dan kami memilih tudung sebab masa tu saya pun memang pemakai tudung labuh. Dan masa tu tahun 2009, bisnes online taklah begitu sengit macam sekarang kan. Dan nak cari tudung labuh masa tu sangat susah, sebab kita tengok banyak tudung-tudung pendek yang biasa, memang banyak yang berfashion. Nak cari tudung labuh yang berfashion dan juga yang instant memang susah. Jadi dekat situ lahir minat untuk design sendiri tudung, nak macam mana apa semua kan. Jadi kami start untuk buat target dan juga business plan lah. Macam tahun 2010 kami target untuk ada tailor dan juga ada tagging design sendiri. Tahun 2011 kami target untuk ada butik sendiri. Tahun 2012 untuk meningkatkan jenama, dan 2013 untuk ada cawangan. Dan alhamdulillah semua yang business plan yang kami rancang tu berlaku dengan baiklah, dengan kehendak Allah lah. Alhamdulillah. Perancangan tu penting ya. Untuk setiap apa yang dilakukan kena ada perancangan ya. Kalau kata orang tu gagal adalah bila kita gagal merancang ya. Alhamdulillah. Betul. Itu yang telah dibuktikan juga oleh Puan Hana. Dan Puan Hana bila cakap tentang tudung labuh dan juga design ya, kata orang kalau tak ada latar belakang, kata orang tak ada latar belakang perniagaan, tak apa lagi. Tapi ni sebab kita bila melibatkan tudung dan sebagainya ni, apa kemahiran yang Puan Hana terapkan dalam bisnes ni sebenarnya? Okey, macam daripada macam saya sendiri,
mungkin kemahiran daripada segi pemasaran, dan juga design lah. Saya melihat design-design untuk tudung-tudung labuh ni kita adaptasi daripada tudung-tudung yang dekat luar sana, dan kita cuba combinekan. Dan saya lihat, dan kami juga ada buat research and development lah, R&D, melalui soalan-soalan ataupun apa-apa saja pertanyaan dekat fanpage ataupun kepada customer kami daripada semasa ke semasa, design-design yang mereka suka. Macam mana kita tengok daripada segi perubahan fashion tu sendirilah. Kan kita ikut kadang-kadang pada satu tahap tu orang suka shawl, ada satu tahap tu orang suka polka dot, ada satu tahap tu suka butterfly. Jadi benda tu saya design, saya cuba keluarkan idea, dan untuk online sebenarnya suami saya yang punya kepakaran lah dalam website, buat fanpage apa semua ni, dan saya dari segi marketing, sale, daripada segi PR dengan pelanggan dan juga media adalah bahagian saya lah. Gabungan dia sebenarnya, gabungan suami Alhamdulillah. dan isteri. Patutnya suami ni pun ada turut serta ni. Ya. Dan bila cakap tentang membuat berminat dengan perniagaan fashion seperti ini, dan kalau kita lihat tadi Puan Hana pun dah nyatakan dah banyak di luar sana ya mengeluarkan tudung-tudung dan sebagainya dengan pelbagai corak dan fashion trend. Yang nak tahu juga antara cabaran-cabaran yang Puan Hana tempuhi ya sepanjang berada dalam dunia arena ini. Itulah, dengan dalam dunia perniagaan, itulah buat pengetahuan semua pendengar-pendengar IKIM dan juga DJ Puan Hayati Faradi sendiri. Kami berdua memang telah mengambil satu keputusan untuk berhenti kerja daripada jabatan kerajaan, walaupun dua-dua adalah pegawai daripada jabatan kerajaan, kerana kami lihat bisnes membuat tudung labuh ni adalah satu bisnes yang serius, kerana misi kami adalah untuk memberikan kepuasan dan juga pilihan kepada muslimah di luar sana untuk tampil anggun bersyariat, indah terpelihara. Maksudnya pakai tudung boleh je dalam apa-apa fashion saja, tapi dengan menutup aurat dengan bersyariat. Dan sebenarnya banyak cabaran yang kami hadapi, antaranya persaingan yang semakin sengit lah. Kalau macam kita tengok bisnes online yang pada tahun 2013 ni sangat sengit, banyak. Begitu juga dengan tudung labuh, jenama-jenama lain yang tumbuh bak cendawan, memang banyak sangat. Dan dengan itu kami ke depan dengan menaikkan jenama, memberikan desain-desain yang lebih baik, dan dari segi itulah kami cuba untuk lebih berkembang dari satu tahap ke satu tahap yang lain. InsyaAllah, Alhamdulillah. Ya, satu kata orang tu ada pendorong-pendorongnya ya. Nak tahu juga antara pendorong-pendorong penguat ni siapa, kita akan nantikan selepas kita berhenti rehat. Pada anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM FM untuk rekreasi, minat dan juga hobi, insyaAllah. Kalau kita lihat anak kita buat salah, kadang-kadang bukan anak tu saja yang kena bertaubat kepada Allah, mak ayahnya lebih lagi. Kalau seorang suami lihat isterinya melakukan kesilapan, bukan isteri sahaja yang kena bertaubat kepada Allah. Ya, saya rasa suami pun lebih-lebih lagi kena bertaubat kepada Allah, kerana barangkali ada bahagian untuknya dalam dosa isteri tersebut. Ada bahagian untuk kita dalam dosa anak tersebut. Sebab yang saya sebut anak-anak dan isteri ini, ada orang yang diberi amanah untuk mendidiknya, mengawalnya, menjaganya, mengawasinya. Ya, kalau isteri itu suami, kalau anak-anak ibu dan ayah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, apa jua permasalahan dalam rumah tangga kita sekarang ini, kita cuba mencari sentuhan, ya, sentuhan Al-Quran, sentuhan rohani, sentuhan Islam. Bagaimana nak menyelesaikannya? Memang kita ada banyak jalan ikhtiar untuk pelbagai bentuk masalah, tetapi sebagai asas kepada ikhtiar tersebut, kita terlebih dahulu kena bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pilihan utama anda hanya di radio yang suka faham Islam Malaysia, IKIM FM. Kembali kita nak berkongsi rahsia, minat dan juga hobi, InsyaAllah bersama dengan tamu kita petang ini, Puan Nurul Hana, Mama Khairi ataupun pemilik kepada butik Inspirasi Hana. Nama ni saya rasa rata-rata rakan-rakan pendengar kita di IKIM FM dah kenal ya, bersama dengan butik Inspirasi Hana. Dan Puan Hana, tadi saya rasa sebahagian je baru cabaran yang kita dengarkan daripada Puan Hana sendiri, mana ada perancangan selama 5 tahun lah. Saya anggap begitulah ya. Maknanya perancangan 5 tahun yang permulaan tu, bila kita dengar tu macam semuanya mengikut seperti yang dia rancang ya, teratur. Adakah itu sebenarnya yang dihadapi sebenarnya ya, ataupun sebenarnya ada cerita-cerita lagi di sebalik itu untuk berjaya sampai ke hari ini? Okey, macam kita lihat usahawan-usahawan dekat luar sana pun bukan untuk kita berjaya bukan semudah yang kita sangkakan lah. Macam kami mula-mula sebagai part-time tu, kami mula dengan modal serendah RM250 saja. Memang tak banyak pemodal, tapi memang kita dari semasa ke semasa memang kita fikirkan apa benda yang akan meningkatkan share kita dari semasa ke semasa. Dan pernah juga pada tahun yang pertama, macam saya cakap tadi, kita tak ada background bisnes. Kita pernah dalam bulan 3, bulan 4 pada tahun pertama tu tak ada sale. Jadi macam dah habis dah semua cara kaedah marketing semua kan. Tapi Alhamdulillah pada satu tahap suami saya sebenarnya yang rajin lah nak menimba ilmu dari dalam bidang internet ni semua, website. Jadi secara teknik marketing online kami tingkatkan dari semasa ke semasa. Dan pada tahun-tahun berikutnya bila ada kursus saja, daripada situ kami mempunyai satu mission lah, memang kena tingkatkan ilmu. Kalau kita nak berjaya, jangan kedekut lah nak keluarkan duit sikit untuk melabur, pergi kursus, beri buku apa semua untuk tingkatkan ilmu. Dan dari semasa ke semasa bila kita tingkatkan kaedah marketing tu, Alhamdulillah lah dia berlaku dengan baik. Dan sampai sekarang bermula pada rumah. Sekarang Alhamdulillah kami ada cawangan dekat Ipoh dan juga Shah Alam. Dan kami berdua dah pun berhenti kerja pada tahun lepas dan mempunyai 10 orang pekerja. Alhamdulillah. Saya ingatkan 10 orang anak, 10 orang pekerja. Alhamdulillah. Itu kata orang titik usaha tu bermula daripada langkah pertama tu ya. Dan banyak cabaran telah pun ditempuh. Dan sepanjang menempuh cabaran dan sebagainya tu, siapa sebenarnya yang memberi dorongan dan juga siapa sebenarnya yang memberi inspirasi untuk buat satu kelainan dalam perniagaan butik Inspirasi Hana ini? Okey, yang pertama pendorong saya mestilah suami saya sendirilah. Kalau memang kami sentiasa exchange knowledge, tukar-tukar pengalaman, tukar-tukar ilmu. Dan selain daripada tu, inspirasi kami sendiri adalah ibu bapa masing-masing lah. Ibu bapa saya dan juga ibu bapa suami saya, macam mak saya sendiri, ayah saya dan juga mak mertua dan juga bapa mertua yang banyak selama ni daripada tahun 2009 sampailah tahun 2013 ni sentiasa memberikan doa, tunjuk ajar, nasihat dan sokongan. Dan satu lagi tu lah, macam kita sebagai seorang Islam kan, kalau macam kita ada masalah, macam tiba-tiba lah macam down ke dalam bisnes lah contohnya kan, kita macam banyakkan sedekah, sunat duha, insyaAllah lagi banyak kita bagi, lagi banyak Allah bagi. Dan juga yang apa-apa saja, macam kami kalau ada program atau macam carnival ke, apa-apa macam projek ke, mesti kami akan menghubungi ibu bapa masing-masing lah untuk minta doa supaya berjalan lancar lah, insyaAllah. Dari sudut pembahagian masa macam mana? Okay. Daripada sudut pembahagian masa saya buat daripada rumah tu, yang ni seronoklah saya ceritakan pada wanita-wanita dekat luar sana lah. Masa tu sebab saya kerja kerajaan, jadi waktu kerja pukul 8 sampai pukul 5 petang. Waktu tu macam dah fix time kan. Bila saya buat bisnes online ni adalah masa waktu saya balik daripada pejabat. Lepas balik pada rumah tu macam biasalah pukul 5 ke 6 tu ambil anak, masak apa semua, dan saya akan tidur seawal selepas isyak dalam pukul 9 malam saya tidurkan anak apa semua. Lepas tu dalam pukul 12 saya akan bangun malam
Dan saya akan settlekan kerja-kerja rumah lah, macam iron apa semua. Dan malam pukul 12 sampai pukul 4 tu 4 pagi saya akan berjaga setiap malam untuk saya check customer order, saya packing. Masa tu saya buat sale, masa tu saya buat marketing online. Masa tu lah memang mula-mula kita rasa susah, tapi bila dia berlaku setiap hari benda yang sama pukul 12 malam sampai ke 4 pagi tu, saya berjaga untuk packing, check barang customer. Lepas tu saya buat kerja rumah pada masa tu. Jadi benda tu taklah jadi penat kan kat kita, sebab kita rasa benda ni perlu kita disiplin kan. Jadi lepas tu saya akan, selepas pukul 4 tu saya buat semua, saya akan solat semua tu, tidur balik. Dalam pukul 6 saya akan bangun balik subuh. Macam tu lah setiap hari pukul 6. Rutin seharian je. Rutin seharian. Masa tu memang susah lah sebab tak ada staff apa semua. Lepas tu saya akan bawa barang-barang yang telah di-packing tu ke pejabat. Dan Alhamdulillah masa tu saya mempunyai kawan-kawan dan juga pengarah pejabat yang menyokong dan memberi laluan lah. Maksudnya kita buat bisnes online, tapi dalam masa yang sama kita jangan lupa tugas hakiki kita kat pejabat, kita jangan abaikan. Jadi tak ada siapa-siapa lah yang akan marah kita kalau kita tak mengganggu waktu pejabat. Betul. Tugas tu kena lunaskan. Ini sebagai sampingannya ketika itu. Hari ni dah jadi full time lah ya. Alhamdullah. Sekarang staff lah yang uruskan. Dan sekarang punya butik. Berapa butik anda ada sekarang? Alhamdulillah, sekarang ada 2 butik. Satu dekat butik Inspirasi Hana dekat Green Town Nova Ipoh, dekat sebelah Biar Rakyat tingkat atas. Dekat sana berpusat sebagai HQ untuk online lah, bisnes online. Dan boleh juga pelanggan datang untuk membelilah daripada Arab Utara. Dan satu lagi kita baru launching dengan Diana Amir pada bulan April hari tu, 6 hari bulan April, butik Inspirasi Hana Shah Alam di section 7 Shah Alam. Tempatnya dekat belakang Unicel. Dan dalam adik-beradik ada tak yang mengikut minat yang sama? Adik-beradik adik-beradik saya yang buat bisnes, yang kecil tu dia masih lagi dekat UIA architecture. Yang bawah saya dia pegawai kerajaan. Yang ketiga mungkin sebab dia ada buat fotografer juga kan. Tapi dia ada kerja bisnes dengan partner jugalah. Ya, walaupun minat yang berbeza-beza tapi masih lagi boleh mempunyai matlamat yang sama juga ya. Alhamdulillah. Dan kalau lah ya, bila cakap tentang membuat butik, berfashion dan sebagainya, adakah dahulunya ya Puan Hana ni merupakan orang yang selalu mengikut peredaran berfashion sebenarnya? Mula-mula lah sebelum saya serius dalam benda yang bidang tudung, fashion ni semua, tak adalah sangat saya tak kisah sangat pun pasal fashion, pasal tudung. Masa mula-mula tahun pertama pun macam walaupun tahun pertama tu kita start jual produk orang lain kan. Padahal dah jual dah tudung labu instan, tapi masa tu saya sendiri pun tak pakai tudung instan labu kan. Sampai suami kata dah jual tudung labu, mestilah pakai tudung tu kan. Jadi macam kita personality kita sendiri pun dah jadi macam image pada orang lain kan. Jadi saya start dari situ, saya kajilah macam mana fashion, peredaran fashion, start dari situ lah. Ya, itu dia. Dan apa kepuasan yang diperolehi ya setelah kurang lebih 2010 sampai sekarang 3 tahun kurang lebih ya, yang kata orang tu dalam keadaan yang semakin maju. Apa kepuasan yang diperolehi sebenarnya? Alhamdulillah, saya rasa puas bila pelanggan-pelanggan berpuas hati dengan jenama Inspirasi Hana, mendapatkan tudung-tudung labuh yang berkualiti, menutup aurat, mengikut syariat. Dan saya paling terharu bila pelanggan-pelanggan yang daripada tidak memakai tudung berhijrah dengan pakai tudung yang saiz yang paling kecil. Macam Inspirasi Hana ada saiz XL, double XL, triple XL. Start dengan XL, seterusnya berhijrah sampailah triple XL semua kan. Maksudnya penghijrahan tu memberi satu kepuasan pada kami sendirilah. Muslimah dekat luar sana mempunyai pilihan untuk mendapatkan tudung-tudung labu. Dan kita nak tahu juga ya macam mana apa yang menyebabkan Puan Hana memilih nama Inspirasi Hana, dan apa ya yang boleh disyorkan bagi anda yang berada di luar sana yang mempunyai minat yang lebih kurang sama dengan Puan Hana. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Kim FM. Kita berhenti rehat seketika.
hanya orang yang bahagia boleh membahagiakan orang, dan hanya orang yang sayang diri dia boleh sayang orang. Hanya orang yang hormat diri dia boleh hormat orang. Jadi kalau kita tengok orang yang kurang sopan dan sebagainya, sebenarnya mereka punya keyakinan diri dan harga diri sangat rendah. Hanya orang yang image diri sangat negatif, yang berakhlak negatif, yang menyebabkan bila dia punya image negatif, jadi dia punya aura negatif, dia akan menarik orang negatif pada dia. Sebab itu kalau kita ni, kita jumpa orang, tengok kawan kita, kalau kawan kita ramai negatif dan kita jumpa orang negatif, kat pejabat negatif, maknanya kenapa Allah tu letakkan kita tempat tu? Dua, satu, mungkin kita sebagai ejen pengubah. Kita positif nak ubah orang tu, ataupun memang kita satu geng lah, betul Tuhan letak tempat macam tu. Kalau kita benar-benar ingin hidup sebenarnya, kita mesti pilih satu sistem kepercayaan yang membuatkan kita kuat. Sebab apakah erti kehidupan sebenarnya? Kehidupan ialah bukan benda yang berlaku pada kita, tetapi makna ataupun cara kita memberi interpretasi atau persepsi atas apa yang berlaku. Dan kehidupan kita sebenarnya, dunia kita dalam minda kita. Walaupun kita punya environment fizikal sama, tapi dalam jiwa kita itulah kehidupan kita. Tiga 38 minit petang. Waktu ini kita teruskan lagi pertemuan kita menerusi perkongsian hobi dan juga minat bersama dengan Puan Nurul Hana dari Butik Inspirasi Hana. Ya, itu dia. Saya rasa dapatlah juga kan orang nak gambarkan kenapa memilih Inspirasi Hana. Tapi nak tahu juga, tapi tadi kata mula-mula taklah cenderung ke minat yang itu ya, tapi tiba-tiba dengan desain-desain dan seterusnya, apa yang menjadikan inspirasi, dan juga dah nyatakan tadi apa yang menjadikan inspirasi, tapi kenapa memilih nama Inspirasi Hana untuk butik ini? Silakan. Okey, macam tengok daripada perkataan tu sendiri, semua dah jelas lah, Hana tu nama saya kan. Inspirasi tu ialah inspirasi Hana, inspirasi saya sendiri untuk desain-desain, dan benda ni datang daripada rumah. Jadi benda ni memberikan inspirasi kepada saya dan juga suami untuk lebih cenderung minat dekat dalam bidang fashion, dunia fashion tudung-tudung ni. Jadi kami pun anak sulung daripada kedua-dua keluarga. Jadi dengan minat yang mendalam dalam bidang bisnes, dengan tak ada family background bisnes, kami menjadi, alhamdulillah lah, menjadi inspirasi kepada keluarga dan adik-adik lah sekarang ni. Betul. Dan bila cakap tentang nak boleh jadikan inspirasi tu, nak tahu jugalah kalau rakan-rakan dengan kita nak kalau boleh kongsikan ya, antara tips, kalau boleh saya katakan sebagai tips lah ya, macam mana sebenarnya kita nak benda yang perlu ada untuk seorang tu untuk mendalami dan juga untuk ada dalam diri minat sebagaimana yang Puan Hana dah lalui ni sebagai bisnes. Yang pertama kita kena, yang pertama sebenarnya kena minat lah. Kena minat yang mendalam. Kenapa kita pilih bidang ni untuk kita cenderung. Tambah-tambah kalau macam kita memang tak ada, kalau macam ingat kerja kerajaan mesti satu benda yang security lah. Tapi kenapa sampai boleh berhenti dan juga expanding the business, sebab kita fokus dan juga kita ada misi. Bila kita nak buat bisnes sebagai orang Islam, kita kena ada misi. Kenapa kita buat satu bisnes tu? Bukan saya saja. Kadang-kadang kita nampak juga ada orang buat tuan labur, tapi dia tak ada misi. Dia tak tahu kenapa dia buat, ataupun dia just untuk profit saja. Tak, sepatutnya lagi banyak kita memberi, lagi banyak Allah akan bagi kat kita. Kenapa kita buat bisnes tu? Contoh macam rakan tadi kan, kenapa dia buat coklat minda, contoh lah kan. Kenapa buat tuan labur? Sebab saya nak bagi pilihan dekat semua muslimah dekat luar sana untuk anggun bersyariat. Yang pertama kena fokus lah, apa benda yang kita nak jual, contohnya lah. Dan seterusnya kena yakin dengan Allah lah, rezeki Allah bagi dekat kita lah. Dalam apa cara aspek kehidupan pun, semua benda datang daripada Allah. Kalau kita susah hati ke, kita senang, kita sedih, semua kita akan kena kembali kepada Allah. Dan insyaAllah Allah yang berikan jalan dan laluan dalam untuk kami menempuh. Macam saya nak tempuh bidang bisnes sekalipun, bidang bisnes ni sekalipun kan, macam nak berhenti kerja ke apa ke, semua
kenapa nak pilih butik Inspirasi Hana ni, betul ke kan apa pilihan kita dapat. Memang kita kembalilah pada Allah yang kenapa kan. Gitu. Dan seterusnya yang paling penting macam saya share dengan DJ Hati Pagi tadi dan juga pendengar-pendengar IKIM, kita kena ada planning lah, perancangan yang rapi. Kenapa? Macam saya dengan suami dulu masa mula-mula planning tu kami tampal, checklist planning setiap tahun tu kami tampal dekat pintu depan bilik tidur. Jadi bila sebelum tidur kita revise balik benda apa yang tak buat lagi, dan bila kita bangun tidur pun kita tengok benda sama, benda yang tak buat lagi, apa yang tak dapat lagi, checklist. Macam tu dah seterusnya. Tahun 2013 ni pun macam tu juga. Kami untuk tahun depan kita ada target untuk international stage lah. Sebab tu untuk staff, kalau tanya staff saya dekat Shah Alam atau Ipoh sendiri pun, kami memang tetapkan hari Rabu untuk English Day. Jadi semua kena cakap English. Tapi dengan customer taklah kan. Maksudnya antara staff sendiri kena cakap English, kami dengan staff pun kena cakap English. Sebab kita kena pergi ke international stage, kita kena start pada sinilah. Maknanya ni perancangan. Saya nak tanya apa harapan dan juga perancangan akan datang ya, sebab maknanya dah mulakan dikit-dikit dah ya untuk yang akan datang ni, pandangan bagaimana sebenarnya apa yang diinginkan dan diharapkan. Dan juga kalau kita boleh kongsikan antara aktiviti-aktiviti yang selalu yang Puan Hana lakukan ya, kalau boleh kita kongsikan dengan rakan-rakan pendengar kita waktu terdekat ni apa? Okey, dalam tempoh terdekat ni insya-Allah pada hari Ahad ni jangan lupa tengok TV9 Safia. Kami akan bersiaran dekat Safia TV9 slot Safia lah, pukul 11 pagi. Inspirasi Hana akan bersiaran lah, sebab hari tu Safia TV9 ada datang masa kita launching Diana Amir, dia akan ada shoot butik masa tu. Dan insyaAllah akan disiarkan pada 19 Mei hari Ahad pukul 11 pagi. Dan minggu depan ataupun minggu 1 ada Astro Oasis akan datang ke butik Inspirasi Hana Shah Alam untuk syuting satu slot program dekat TV Astro Oasis lah. Mungkin akan disiarkan pada bulan yang akan datang. Dan kita sebenarnya banyak join Carnival Mahabah IKIM kan. Jadi untuk Terengganu kali ni memang kita terpaksa lepaskan sebab kengkangan media banyak sangat. Lepas tu dengan tudung-tudung banyak nak keluar kan. Jadi bulan 6 ni kita join bersama-sama dengan IKIM FM, Carnival Mahabah Shah Alam 21 hingga 23 Jun kan. Dan kita ada juga join untuk seminar Imperatif Ramadan bulan 6 juga. Dan setakat itulah. Dan kita ada keluarkan tudung tu setiap minggu ada. Itu dia. Dan kalau selain daripada di Facebook ya, di mana lagi boleh nak dapatkan produk daripada butik Inspirasi Hana? Okey, selain daripada Facebook butik Inspirasi Hana, semua pendengar-pendengar IKIM boleh mendapatkan tudung secara online di www.inspirasihana.com. Dekatkan inspirasihana.com ataupun dapatkan dekat ejen-ejen di seluruh Malaysia lah. Boleh klik bahagian ejen dekat website inspirasihana.com ataupun terus datang ke butik Inspirasi Hana di Shah Alam Seksyen 7 belakang Unisel ataupun di Green Town Nova Ipoh. Kami beroperasi setiap hari lah 9 pagi hingga 7 malam. Dan mungkin kata-kata akhir sendiri daripada Puan Hana untuk segmen kita pada petang ini. Pertama saya terima kasih kepada IKIM FM kerana sedia menjemput kami untuk slot rekreasi, dan juga kepada pendengar-pendengar di luar sana, dapatkan tudung-tudung Inspirasi Hana yang anggun bersyariat, indah terpelihara. Dan nasihat saya kepada pendengar di luar sana, jika anda inginkan hobi untuk dijadikan sebagai satu perniagaan yang serius, kita kena serius, fokus, cekal, dan ingat apa saja perjalanan kita, destinasi kita pada masa akan datang, semua telah ditentukan Allah. Kita hanya merancang dan banyak-banyak berdoa, dan kita hendaklah merancang dengan baiklah, insyaAllah. Itu dia, dan mendapatkan kerjasama yang baik juga ya. Itu yang paling penting juga. Alhamdulillah, ini salah satu contoh kata orang tu, bila kata pasangan suami isteri perlu untuk memandang pada pandangan yang sama, seperti orang memandu ke kereta, pandang pada pandangan hadapan ya. Alhamdulillah, ini juga yang telah contoh diberi percontohan oleh Puan Hana kita dan juga suami. Alhamdulillah, dan nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung pertemuan rekreasi, minat dan juga hobi pada petang ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak ya pada Puan Hana
Dan juga suami yang telah mengantar beliau ke Konti Ikim FM. Ya, selamat maju jaya untuk butik inspirasi Hana di masa-masa akan datang. Sampai kita bertemu lagi di lain siaran. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.